Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya Syazmi Ashraf Rahim bersama kita pada hari ini. Sesi pertama Bicara Belia Bandar. Bersama saya dua orang moderator yang dikenali di kalangan pemimpin-pemimpin belia. Yang moderator pertama kita iaitu saudara Hamizi bin Muad Juah, mantan Presiden Majlis Belia Wilayah. Terima kasih datang bang. Sama-sama, terima kasih. Panel kita yang kedua, saudara Eric Chu, Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Selamat datang tuan. Ya, thank you. Terima kasih. Hari ini wawancara kita akan membincangkan tentang isu gerakan undi rosak, iaitu ancaman kepada sistem demokrasi negara. Yang pertama saya ingin terus bertanya kepada panel yang pertama, abang saudara Hamizi. Kenapa? Mungkin abang tuan boleh jelaskan kenapa perkara ini terjadi? Terima kasih. Saya berpendapatlah. Gerakan undi rosak ini hasil daripada ketidakpuasan hati satu kumpulan kepada kedua-dua belah pihak. Bermakna kepada pihak pemerintah dan kepada pihak pembangkang juga. Dia menampakkan dia tidak perlu dalam arus perdana politik ini untuk memberi kata putus kepada keputusan pilihan raya itu. Gerakan ini saya rasa cukup membahaya dan kita kena melihat dari pelbagai sudut bagaimana kita nak memastikan gerakan ini harus dihentikan secepat mungkin. Okey, saudara Eric, ada berpendapat bahawa gerakan undi rosak ini sengaja diadakan vice versa lah, maknanya daripada pembangkang maupun daripada kerajaan untuk orang kata create satu gelombang, kiranya untuk orang kata yang ini senang kalahkan pihak kerajaan, yang ini nak kalahkan pihak pembangkang. Jadi pendapat saudara sebagai orang kata pemimpin belia, adakah gerakan ini kemungkinan diadakan, adakah disebabkan political mileage ataupun dia disengaja diada-adakan oleh budak-budak yang mungkin tak mengundi pun sebenarnya, tapi mungkin sengaja diadakan, saudara? Ya, terima kasih. Bagi pihak Majlis Belia Wilayah Persekutuan, kita tolak sama sekali pergerakan wang undi rosak ini. Kerana pada pandangan kita, pergerakan seperti ini adalah tindakan yang kurang bijaksana dan pada masa yang sama menunjukkan situasi memanipulasikan sistem demokrasi negara kita. Dan bagi pihak kita tidak nampak pergerakan ini memberi manfaat atau faedah kepada mana-mana pihak. Di mana kita sebagai rakyat Malaysia, apabila kita ada hak untuk membuang undi, apabila kita ada hak untuk menentukan pemimpin negara kita, why? Mengapa kita nak melepaskan peluang kita? Mengapa kita nak melepaskan hak seperti ini? Sedangkan hak seperti ini hanya 5 tahun sekali dalam perlembagaan negara kita. Dan sebagai pengundi, itu adalah tanggungjawab kita untuk melaksanakan tugas kita, di mana kita perlu menunjukkan penilaian kita atau keputusan untuk menilai pencapaian mana-mana politik negara yang ingin menerajui kepimpinan negara kita. Dan saya berharap pergerakan seperti ini kalau boleh dikukuhkan dan harus ditolak oleh semua belia, di mana kita adalah golongan yang berpendidikan tinggi dan mempunyai pemikiran yang moderasi dan bijaksana, dan kita adalah golongan yang ingin memberikan sesuatu sumbangan yang besar kepada negara kita. Okey, saudara Eri, terima kasih. Saya nak tanya kepada saudara Hamizi. Gerakan ini kita semua tahu sekarang ni dengan dunia yang orang kata sudah lebih maju dengan teknologi, dengan orang kata sekarang kuasa viral. Okey. Gerakan-gerakan ini dilancarkan dengan hashtag, saya tak pasti, hashtag gerakan undi rosak ataupun undi rosak. Jadi maknanya dia sudah bermain di media massa, media sosial lah, secara orang kata meluas. Ramai dah guna. Orang kata dia adalah top 10 hashtag dalam bulan 1 atau bulan 12, tidak pasti saya. Tapi ia adalah satu gerakan yang betul di alam orang kata media sosial. Maknanya kerajaan masih boleh pantau penggunaan tu dan siapa yang buat, siapa yang mulakan. Adakah tindakan sepatutnya diambil oleh pihak kerajaan terhadap gerakan ini atau macam mana, Saudara Hamizi?
Bagus, soalan yang menarik. Kita tahu yang melaksanakan gerakan undi rosak ni ada setengahnya bukan pengundi pun. Betul. Dan dia membuat kacau bilau ataupun mengganggu gugat keadaan ini disebabkan dia melihat ada kelemahan yang boleh diorang masuk dalam memecah belahkan antara dua pihak ini. Memanglah kita tahu dalam parti politik kita ada pihak kerajaan dan pihak pembangkang itu sendiri. Tetapi dia membuka ruang kepada orang-orang luar di sana untuk pergi ke arah pihak ketiga. Yang saya nampak lah, bermakna kalau berjayanya gerakan ini, kalau dia berjaya mengumpulkan sampai 1 juta follower, bermakna dia berjaya membuat ketidakpercayaan kepada kerajaan yang memerintah kali ini, yang memerintah sekarang, dan pembangkang yang membangkang sekarang. Bermakna keadaan ini saya rasa dalam sesuatu suasana politik dia kurang stabil. Dalam kita ada satu pemerintah membangkang, tiba-tiba ada satu suara baru. Yang suara baru ini yang kita tak tahu dari mana ataupun ke mana arahnya. Saya rasa berbalik kepada soalan tadi, pihak kerajaan melalui SKMM ataupun Polis Diraja Malaysia, saya harus memantau movement ni, movement hashtag undi rosak ataupun movement hashtag gerakan undi rosak. Kita kena pantau benda ni. Kalau kita tak pantau secara mendalam benda ni, saya rasa satu kesan negatif pada masa akan datang akan comeback kepada kita balik. Okey tuan, saya tanya kepada saudara Eric. Adakah orang kata penglibatan belia, okey kita sendiri tahu, okey kita ada indeks belia Malaysia sendiri, dia dah bagi tahu yang penglibatan belia dalam politik adalah di keadaan yang lemah. Okey, itu adalah indeks belia Malaysia 2017. Jadi kemungkinankah penglibatan belia dengan ramai dengan hashtag undi rosak ni, adakah itu ada satu perkara yang sangat serius di mata Presiden Majlis Belia Wilayah? Ya, memang itu kalau gerakan undi rosak ini berjaya, di mana itu adalah satu keadaan yang sangat serius kepada pembangunan belia di negara ini. Kerana belia kita sekarang walaupun pelibatan dalam aktiviti politik di kadar yang sangat rendah, tetapi saya percaya bahawa belia masih lagi berminat dengan kegiatan atau perubahan atau yang berlaku dalam arena politik. Di mana politik itu sebenarnya tidak boleh dijauhkan diri daripada kehidupan kita seharian. Di mana tak kira kita dalam kumpulan sekawan atau di dalam pertubuhan pada bukan kerajaan atau dalam parti politik atau organisasi pentadbiran negara kita. Dan sebagai belia yang bijak, kita harus sentiasa belajar dan membuat justifikasi yang betul dan tepat dan jitu kepada keadaan yang berlaku di sekitar kita. Dan saya rasa belia kita mampu mengambil mengambil keputusan yang betul dan justifikasi yang betul dalam menentukan semua itu. Dan saya percaya kita Majlis Belia Wilayah harus memainkan peranan yang lebih penting di mana kita menyalurkan belia kita, hala tuju belia kita untuk mencari sesuatu platform yang sesuai untuk mereka untuk melibatkan diri dalam pergerakan itu, terutamanya dalam pergerakan sukarelawan, di mana dia bukan sahaja memberi khidmat komuniti kepada persekitaran, tetapi dia juga memberi satu ruang kepada belia untuk melatih diri untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab pada masa depan. Okey, isu undi rosak kita akan melihat lebih dalam lagi kesannya kepada gerakan undi rosak kepada negara. Tapi kita berehat sebentar dulu bang. Kita minum air dulu, kita basahkan tekak. Kita jumpa selepas ini.
Assalamualaikum, selamat kembali bersama kami di Bicara Belia Bandar sesi pertama. Isu hari ini, gerakan undi rosak, ancaman kepada demokrasi negara. Sebuah isu yang sangat serius di orang kata musim-musim pilihan raya ni. Jadi saya nak bertanya kepada saudara Hamizi, jika gerakan ini orang kata tercapai matlamatnya 1 juta undi rosak, mungkinkah orang kata gugur ataupun terkesan sistem demokrasi negara, saudara Hamizi? Terima kasih. Jika gerakan ini berjaya untuk kita kumpulkan orang sebanyak 1 juta undi rosak kepada pengundi, daripada jumlah pengundi pada PRU 14 nanti sebanyak 14 juta, dia memberi kesan sebenarnya. Dia memberi kesan kepada negara yang mengamalkan demokrasi berparlimen tu sendiri. Dia memberi kesan kepada negara yang mengamalkan pemilihan demokrasi itu. Kesan dia melibatkan, bukan saja melibatkan orang yang mengundi itu, tapi dia melibatkan kepada the next generation, generasi akan datang, melihat sesuatu yang negatif kepada kedua-dua belah pihak. Satu lagi kesan yang boleh kita lihat, kita kena, orang yang mengundi ini perlu sedar kadang-kadang gerakan yang dibuat ini bukan sahaja gerakan yang dibuat oleh orang yang dah mendaftar mengundi, tapi oleh orang yang belum daftar mengundi pun, yang bakal mengundi. Kadang-kadang dia tak daftar mengundi pun, tapi dia buat gerakan ini to make sure ketidakpuasan hati dia tercapai. Ketidakpuasan hati dia kepada kedua-dua belah pihak ni mencapai matlamatnya. Dan kita perlu sedar, pengundi-pengundi di luar sana perlu sedar, tanggungjawab sebagai pengundi ini untuk memilih antara pemerintah masa akan datang untuk memastikan kesinambungan pemerintahan ataupun kesinambungan perjalanan negara kita ke masa akan datang. Hak orang muda, terutamanya orang muda yang kali pertama mengundi, ambillah peluang ini sebenarnya. Ambillah peluang ini. Peluang ini bukan tiap-tiap hari. Peluang ini bukan tiap-tiap minggu. Peluang ini hanya wujud 5 tahun sekali. Ambil peluang ini untuk kita mengundi, memilih pemerintahan mana yang sesuai pada masa akan datang. Okey, saya nak tanya kepada saudara Eric. Tadi saudara Hamizi sentuh tentang pengundi kali pertama. Okey, maknanya PRU ke-14 ni pengundi yang pertama. Jadi itu menunjukkan bahawa pengundi pertama ni adalah belia-belia. Terutamanya yang kerisauan kita adalah belia. Betul. Jadi saya nak bertanya kepada saudara Eric, apakah kesan gerakan undi rosak ni kepada belia, khususnya belia di bandar? Ya, memang kesan ini akan mendalam dan akan menjadi satu kesan yang kukuh dalam sepanjang hidup belia, di mana dia memberi satu psikologi kepada belia, di mana menggalakkan belia mengambil pendekatan yang mudah apabila kita menghadapi sesuatu cabaran. Itu psikologi yang akan menjatuhkan kompetisi belia, terutamanya dalam pembinaan kerjaya dia dan dalam persaingan antara bangsa. Saya nampak itu salah satu faktor yang sangat perlu kita ambil perhatian. Dan satu lagi, akan memberi satu gambaran kepada belia bahawa selagi kita ada ketidakpuashatian, kita boleh ambil perjalanan yang mudah seperti cara boikot, cara demonstrasi tanpa mengenal asal usul atau mengetahui secara mendalam perkara-perkara yang berlaku di tepi kita. Dan belia seperti ini akan mudah dipermainkan atau dipergunakan oleh pihak-pihak yang ada agenda tertentu. Itu adalah satu perkembangan yang sangat tidak sihat, menggugak pembangunan belia, terutamanya dalam pembangunan jati diri belia itu sendiri. Dan kalau boleh kalau belia biasa dengan senario seperti ini, dia akan melatih belia di mana terus mengamalkan cara hidup individu dan kurang bermasyarakat. Dan akan secara mendalam dia akan memberi satu kesan yang negatif dalam especially dalam negara kita yang berlatar belakangkan masyarakat masuk di negara ini.
kemungkinan ramai mungkin penonton ingin tahu apakah masalah-masalah sosial yang akan beliau hadapi jika gerakan yang terjadi. Tapi sebelum saya bertanya soalan itu kepada Abang Eric, saya nak tanya kepada Abang Mizi dulu. Hala 7 negara. Apa jadi pada hala 7 negara yang telah diwawasankan, yang telah dibina oleh orang kata pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, dulu dan yang akan datang? Apa hala 7 dia jika gerakan ini terjadi? Mana hala 7 kita? Okey, hala 7 negara sekarang ini saya melihat sebagai orang yang bekas daripada pemimpin belia. Apa yang kerajaan kita buat sekarang ni cukup jelas sebenarnya. Kita nak memilih seseorang itu, kita kena lihat apa dia punya aim, apa dia punya movement ke hadapan. Dan saya lihat apa yang kerajaan kita buat sekarang ini lebih kepada pembangunan anak muda sekarang ini di masa akan depan, di masa akan datang. Terbukti apabila kita tengok banyak dekat bawah ni program-program yang melibatkan anak muda, terutamanya dalam TN50 itu sendiri. TN50 itu sendiri macam mana nak mendapat idea orang muda untuk kita bawa ke tengah untuk orang muda itu sendiri. Saya lihat hala 7 orang muda ini dengan haruslah selari dengan apa yang kerajaan telah bawakan. Bukan saya cakap hala 7 yang dulu itu tak bagus, tapi hala 7 yang dulu pun bagus. Tetapi kesinambungan yang ada sekarang ini, pemerintahan yang ada sekarang ini perlu melaksanakan kesinambungan yang terus menuju ke arah hadapan. Saya rasa banyak, dan orang-orang muda di luar sana perlu ambil kesempatan dengan apa yang telah dilaksanakan oleh pihak kerajaan untuk mengambil sebagai satu inisiatif kepada diri mereka sendiri, terutamanya belia-belia di dalam bandar lah. Okey, belia bandar. Kita tahu kalau di kampung mungkin belia-belia ni jika demokrasi itu orang kata musnah, pemimpin-pemimpin seperti ahli parlimen dan Perdana Menteri dan sebagainya tiada, mereka masih ada orang kata orang tua, ketua kampung dan sebagainya. Tapi di bandar, adakah mungkin wujud masalah sosial belia-belia di bandar ataupun belia-belia di bandar ni? Apa jadi kepada mereka jika orang kata sistem demokrasi negara itu sendiri musnah? Ya, memang itu satu masalah yang sangat besar kepada belia di bandar ni, especially di mana cara hidup belia di bandar lain sama sekali dengan belia di luar bandar. Dan belia di bandar ni memerlukan hala 7 kepimpinan yang sangat clear, di mana pergerakan mereka atau cara hidup mereka seharian itu perlu selari dengan penggubalan dasar kerajaan yang betul dan efisien. Dan untuk belia bandar dia perlukan pemimpin yang berpandangan jauh dan berwawasan dan mampu membawa mereka ke satu tahap yang lebih tinggi, di mana belia yang hidup di bandar ni dia targetkan pembangunan kejayaan atau kerjaya atau mampu bersaing dengan semua pihak, sama ada dalam negara kita sendiri atau di peringkat antarabangsa. Dan semua itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mempunyai pemimpin negara yang betul-betul mengambil berat tentang masa depan belia di negara ini, khususnya di belia bandar ini. Okey, terima kasih Saudara Eric. Mungkin satu soalan pendek yang saya ingin bertanya kepada Saudara Mizi. Mungkin ke gerakan undi ni, undi rosa ni, mungkin ke disebabkan oleh tawaran yang sangat tawar daripada kerajaan ataupun pembangkang kepada belia-belia ni? Sebab tu orang kata mereka protes, tak nak mengundi. Adakah mungkin, ataupun sebab kita lihat bahawa dua-dua pihak, pembangkang dan kerajaan pun berlumba-lumba nak menawarkan berbagai-bagai perkara kepada orang kata orang muda khasnya lah kan. Jadi saya masih kurang faham kenapa benda ni terjadi. Adakah tawar ataupun sengaja diada-adakan? Baguslah ayat tawar tu. Saya tak nampak benda ini macam tawar kepada anak-anak muda, kepada kedua-dua belah pihak. Saya nampak kesesuaian kepimpinan yang ada itu tidak sesuai dengan jiwa dia. Zaman sekarang adalah zaman ketulusan, zaman open. Dia memerlukan satu pemimpin yang nampak ketulusannya, nampak menjalankan tanggungjawab penuh dengan tanggungjawab. Apabila kita lihat contoh sebagai contoh, dulu
kita menggunakan taksi. Kita apabila kita menggunakan taksi, kita tak tahu di mana tulusnya. Apabila berubah dalam zaman sekarang ini, ada Uber, ada Grab, dan kita dah tahu dah benda tu. Jelas apa yang kita nak pergi ke mana, berapa nilai, dan begitu juga sebenarnya dia-applykan dalam situasi memilih kepimpinan ni. Dia memilih seseorang pemimpin yang betul-betul tulus, betul-betul berjiwa rakyat, betul-betul boleh melaksanakan tugas dalam melaksanakan tanggungjawab seorang pemimpin. Mungkin saya nampak ke arah tu. Kedua-dua belah pihak dinampak, alamak, dua-dua ada agenda politik, dua-dua ada agenda tersendiri. Di situ ketidakminat anak muda itu meneruskan dalam demokrasi ini. Okey, kita berhenti berehat sebentar. Kita sambung selepas ini. Isu makin panas. Kita jumpa lepas ini. Selamat kembali ke Bicara Belia Bandar sesi pertama. Hari ini dengan isunya gerakan undi rosak, ancaman sistem demokrasi negara. Saya nak bertanya kepada panel saudara Hamizi dan juga saudara Eri. Kita mula dengan saudara Hamizi dulu. Sentimen perkauman dalam politik itu adalah satu orang kata kerisauan kepada demokrasi negara. Maknanya mungkin satu kawasan DUN atau parlimen tu, DUN-nya Melayu, jadi orang Cina kita boykot. Kita tak nak lah undi orang tu sebab calon kerajaan dan pembangkang dua-dua Melayu, tapi kita Cina. Maknanya sentimen orang kata perkauman, benda tu sepatutnya tak wujud, tapi ada. Itu menambah keruhkan lagi orang kata gerakan undi rosak di peringkat orang kata rakyat Malaysia. Apa pandangan saudara Hamizi? Saya berpandangan apabila isu mengundi ini timbul disebabkan race, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu. Kita perlu sedar satu perkara. Malaysia ini dah diwujudkan daripada tahun 1957 dulu, asal daripada 3 bangsa besar ini yang diketuai oleh bangsa Melayu, bangsa Cina dan bangsa India. Kita kena faham konsep sejarah Malaysia itu sendiri. Apabila isu memilih calon hanya mengikut bangsa tersendiri, saya orang Melayu, saya nak undi orang Melayu je. Saya orang Cina, saya nak undi orang Cina. Saya rasa silap. Untuk memilih kepimpinan ini bukan disebabkan bangsa itu, tapi disebabkan kepimpinan itu sendiri, ketulusan seorang pemimpin itu sendiri. Dan saya rasa ini membuka ruang kepada gerakan undi rosak ni. Betul. Membuka ruang kepada gerakan undi rosak sebab kita tak tahu, mungkin salah satu pertandingan kawasan itu calonnya adalah Cina, tetapi dia mewakili pihak kerajaan, sebagai contoh. Dan apabila isu ni berkisar di kalangan masyarakat, dia boleh menimbulkan rasa tidak mengundi itu sebenarnya. Betul. Kepada pengundi-pengundi yang bukan bangsa itu. Dan saya rasa tu, that's why saya cakap daripada mula, benda ni harus dihentikan. Pihak SKMM, pihak Polisi Rakyat Malaysia perlu melihat siapakah orang di sebalik tabir yang melaksanakan kempen undi rosak ni. Tu daripada saya lah. Bagaimana kita sebagai rakyat Malaysia jangan melihat faktor bangsa itu adalah faktor untuk memilih pemimpin. Biarlah kita melihat faktor kepimpinan, faktor jasa, faktor apa yang telah diwawarkan, wawasan yang nak dibawa oleh seorang pemimpin tu. Olah kita memilih, termasuk juga pada parti yang ingin bertanding. Okey, saudara Eric, saya ingin bertanya. Kita nampak trend di luar bandar, kita nampak contoh kalau satu perkampungan tu ataupun DUN tu dipenuhi dengan perkampungan orang berbangsa Melayu, maka pembangkang akan hantar wakilnya Melayu, kerajaan akan hantar wakilnya Melayu. Itu biasa kita lihat. Kalau contohnya setengah kawasan dipenuhi dengan kaum Cina, maknanya yang berlawan mestilah daripada parti yang beragama Cina, berbangsa Cina. Di bandar, multiracial, ramai datang bandar. Maknanya semua bangsa ada, semua duduk di bandar, especially orang kata pengundi-pengundi muda di bandar. Isu ni dia jadi isu yang sensitif. Ada setengah bandar orang kata DUN-nya wakilnya adalah Cina, tapi ada juga orang Melayu. Maknanya undi rosak ni potensi ancaman tu ada tinggi. Jadi di pandangan di peringkat kepimpinan belia, macam mana? Apa pandangan saudara Eric?
Ya, saya tidak boleh menafikan perkara senario Puang Undi berdasarkan concern atau perkauman. Saya rasa ini senario yang sentiasa ada. Tetapi saya rasa lebih perlu kita beri perhatian di mana kalau boleh pemimpin politik atau ahli-ahli politik ini apabila memberi ucapan awan perlulah lebih bertanggungjawab dan perlu neutral di mana tindakan-tindakan mereka atau kantongan ucapan mereka tidak berunsurkan perkauman dalam permainan politik mereka, di mana memang kita sebagai politician kita nak menang dalam pilihan raya, tetapi kalau boleh kita janganlah mainkan isu perkauman apabila berjumpa dengan pengundi ini. Nombor dua, saya rasa senario ini masih lagi di tahap yang boleh kontrol, di mana belum lagi sampai satu tahap yang akan mewujudkan kocak kacir kerang pada masa ini. Tengok kita tengok situasi di wilayah persekutuan ini. Walaupun saya nampak itu calon daripada bangsa Cina tu dia mendapat sokongan yang sangat kuat daripada bangsa Melayu dan bangsa India juga. Dan juga di kawasan calon Melayu pun mendapat sokongan yang banyak daripada golongan Cina dan India. Saya nampak itu di kawasan wilayah persekutuan. Dan itu boleh ditonjol melalui majoriti yang dimenangi oleh ahli politik itu. So saya rasa di kawasan bandar ni, belia bandar atau pengundi di bandar ni lebih matang dan mereka lebih mengutamakan kualiti pemimpin yang mereka dipilih itu, keikhlasan mereka sepanjang tempoh perkhidmatan itu. Dan saya rasa itu satu perkembangan yang sangat baik. Tetapi kalau kita merujuk kepada belia di luar bandar, mungkin sentimen perkauman itu lebih senang dipermainkan di luar bandar, di mana pendekatan mereka dan pendahan mereka masih lagi tidak seluas belia bandar. Okay. Dan saya harap keadaan seperti ini akan menjadi lebih mudah, kerana saya anggap belia pada zaman sekarang ini dia kebanyakan majoriti yang adalah berpendidikan tinggi atau semi tinggi, sekurang-kurangnya sampai college diploma. Dan pendahan mereka bukan sahaja kepada isu dalam negara, tetapi mereka pun terlibat dalam sentuhan dengan isu-isu antarabangsa dan isu-isu seperti SDG, Sustainable Development Goal, dan isu-isu seperti digital economy. I think itu salah satu cara pendekatan yang kita boleh diambil oleh kerajaan, di mana kita boleh membawa belia kita ke satu tahap yang lebih minda terbuka dan boleh membawa belia ke tahap yang lebih tinggi dalam pencapaian ekonomi negara kita. Okey, Saudara Eric, terima kasih. Saudara Hamizi, mungkin boleh sedikit orang kata beri orang kata pandangan dan juga orang kata memberi buah fikiran kepada pihak kerajaan amnya dan khususnya kepada ahli politik. Mungkin boleh kongsi cara-cara untuk tarik orang kata raih undi orang muda? Ya, okey. Saya tertarik apa yang Eric cakap tadi. Belia kita dah educated. Kita dah terdedah dengan media sosial. Kita ada pelibatan antarabangsa. Bermakna dalam sekejap mata dia tahu apa berlaku dalam dunia. Bukan dalam Malaysia saja, tapi dalam dunia. Saya nampak kita kena berhati-hati. Setiap orang dia ada ideologi politik dia. Ideologi politik dia kepada pemerintah dan kepada pembangkang. Dan saya risau ideologi ini dah masuk secara senyap-senyap ke dalam Malaysia, mungkin membuat satu keputusan yang saya menganggap gerakan Uni Rosak ni dia berideologi lain, faham tak? Dia punya pemikiran dia lain. Saya risau apabila benda ini timbul, dia mungkin tak nampak kesannya sekarang, tapi kesannya dia akan nampak 5 tahun ke 10 tahun akan datang. Faham tak maksud saya? Kerisauan saya ini apabila media sosial itu sendiri dia mendapat maklumat yang
pelbagai bentuk, dan benda tu masuk dalam diri dia dan menjadi sebagai satu ideologi. Itu yang saya merisaukan saya. That's why saya sangat-sangat memberi saranan kepada pihak kerajaan, terutamanya SKMM, polis, untuk memantau betul-betul perjalanan gerakan undi rosak ni. Terima kasih Saudara Hamizi. Saudara Eric, mungkin Saudara Eric boleh kupas sedikit tentang di peringkat Majlis Belia-Wilayah Persekutuan. Apakah pandangan Saudara Eric, mungkin sedikit konklusi dan juga boleh perangan sedikit tentang program-program yang Majlis Belia-Wilayah lakukan sekarang. Majlis Belia Wilayah memantau patat isu seperti ini, dan bukan saja isu undi rosak, tapi semua isu gejala sosial yang melibatkan perkembangan semasa ini. Dan kita berasa civil society ini, konsep civil society ini amat penting, di mana dia menjadi satu pelengkap kepada pemerintahan kerajaan, di mana kerajaan tidak mampu menguruskan semua, especially di bawah akaun B itu, yang perkara-perkara kecil dan detail tu. Tetapi civil society tu yang di mana berada di mana-mana yang mendekati semua individu itu adalah sangat penting. So saya rasa Majlis Belia Wilayah mengambil berbagai pendekatan saya rasa yang sangat positif, di mana kita telah melancarkan 10 siri santai pemimpin bersama belia. Dan ini dalam proses pergerakan. Dan untuk aktiviti seperti share itu di mana kita memberikan menolong belia yang kurang mampu untuk melanjutkan pelajaran mereka di peringkat menara Ganding. Ya kita mencari sponsor, kita mencari college yang boleh mengurangkan iuran persekolahan itu, di mana belia itu mampu ditanggung dan sambil belajar dan sambil kerja. Dan saya rasa itu satu perkara yang sangat penting. Dan kempen tolak undi ini rosak ini memang dalam rancangan tahun ini, dan kita akan teruskan. Dan kita kempen ini bukan saja dijalankan melalui media sosial, kita akan mengadakan sesi dialog kecil, di mana kita akan mengumpulkan belia-belia 30 orang, 5,000 orang untuk bersama dengan pemimpin dan memahami apa happening dalam zaman sekarang. Apakah belia itu renang itu. Saya rasa kemudian kita ada panggil resources di mana pihak Kementerian Belia dan Sukan dan Jabatan Belia dan Sukan yang berbagai aktiviti sukan, berbagai aktiviti belia yang bersesuaian dengan pergerakan belia. Dan saya rasa kita Majlis Belia Wilayah akan menggunakan platform itu untuk memanfaatkan semua pihak, mengoptimumkan itu resources of the government. Okey, terima kasih Saudara Eric Cho, Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan, dan juga Saudara Hamizi, mantan Presiden Majlis Belia Wilayah Persekutuan. Itu dia bicara belia bandar. Kita dapat satu kata sepakat bahawa gerakan undi rosak ini boleh merosakkan dan mengancam sistem demokrasi negara. Betul. Kita jumpa kepada siri yang kedua nanti. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam sejahtera.